Bismillahirrahmanirrahim. Baik pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar modul pembelajaran elemen animasi dengan modul pentaksiran PM08 menghasilkan animasi 2D. Baik. Keperluan animasi dalam persembahan multimedia. Ya. Dalam persembahan multimedia, animasi merupakan salah satu elemen yang mampu meningkatkan lagi daya tarikan sesebuah produk atau perisian multimedia. Animasi merujuk kepada paparan visual yang bersifat dinamik. Antara keperluan animasi dalam persembahan multimedia ialah menjadikan objek atau teks kelihatan hidup tetapi pada asalnya adalah statik. Dapat menerangkan sesuatu yang sukar disampaikan dengan lebih mudah dan berkesan. Mampu memberi penegasan bagi membolehkan penonton fokus pada isi kandungan yang ingin disampaikan. Okey. Kita pergi kepada konsep animasi. Animasi secara ringkasnya merujuk kepada kaedah untuk memberikan ilusi pergerakan optik kepada urutan imej statik. Animasi juga boleh merujuk kepada set grafik yang dipaparkan dengan pantas dalam bentuk siri bingkai, atau kita lebih mengenalinya sebagai frame. Baik, kita pergi kepada jenis animasi. A. Animasi tradisional. Sebelum berkembangnya teknologi animasi komputer, semua animasi tradisional dilaksanakan menggunakan tangan. Maksudnya kena lukis. Lukis di atas kertas lukisan. Setiap satu saat animasi memerlukan sekitar 20 bingkai ataupun 20 frame. Okay. Bagi penghasilan animasi selama 2 minit, seorang juru animasi memerlukan sekitar 2,400 helaian imej. Jadi sudah tentu ia akan mengambil masa yang lama. Okey. Jadi ia memerlukan banyak juru animasi untuk membuatkan sesuatu projek animasi itu berjalan dengan lebih lancar dan sempurna. Baik. Sekarang kita pergi kepada animasi digital. Animasi digital dikenali juga sebagai animasi komputer. Dua jenis animasi digital iaitu animasi 2D dan 3D. Animasi 2D merupakan animasi yang melibatkan objek dengan dimensi mendata, paksi X, dan dimensi menegak, paksi Y. Contoh perisian yang boleh digunakan untuk membuat animasi 2D ialah Macromedia Flash, Switchmax, Toon Boom Studio dan lain-lain. Tetapi untuk PM08 menghasilkan animasi 2D, kita akan menggunakan Macromedia Flash. Okay. Animasi 3D pula merupakan animasi yang melibatkan objek dengan dimensi mendata paksi X, dimensi menegak paksi Y, dan ada satu tambahan dimensi lagi iaitu dimensi kedalaman paksi Z.
Itu beza di antara animasi 3D dengan 2D. Okey. Contoh perisian yang boleh digunakan untuk membuat animasi 3D ialah Maya, 3D Max, Lightwave, 3D Cinema, 4D, Blender dan lain-lain. Tapi untuk kita, okey, nanti kita akan belajar animasi 3D iaitu PM10 menghasilkan animasi 3D. Kita akan menggunakan perisian 3D Studio Max ini ya, 3D Studio Max. Baik, kita terus kepada teknik animasi. Okey, terbahagi kepada dua, tradisional, selepas itu digital. Tradisional mempunyai animasi lukisan tangan, hand drawn, animasi model stop motion, dan animasi thaumatrope. Manakala untuk digital, teknik-teknik animasi digital ialah animasi laluan, path animation, animasi screen atau transisi objek, animasi aksara dan ikon, animasi morphing. Baik, sekarang kita pergi kepada teknik animasi digital. Animasi lukisan tangan, hand drawn. Animasi lukisan tangan adalah proses penghasilan helaian image yang menunjukkan objek sedang bergerak. Okey. Jadi ini adalah contoh animasi lukisan tangan. Okey. Maksud dia kena lukis lah. Okey. Sekarang kita pergi kepada animasi model stop motion. Animasi ini menggunakan model yang diperbuat daripada tanah liat, boneka, potongan kertas dan lain-lain lagi. Juru animasi akan menggerakkan model pada pelbagai posisi berbeza dan setiap pergerakan tersebut akan diambil gambar. Ini menggunakan animasi model stop motion. Ini mengambil masa yang lama juga. Sebab juru animasi terpaksa menggerakkan model sedikit demi sedikit mengikut pelbagai posisi yang berbeza. Okey. Ini juga adalah animasi model stop motion. Okey. Pergerakan matahari, kapal. Okey, contohlah. Baik, sekarang kita pergi kepada animasi thaumatrope. Animasi ini menggunakan cakra atau kad dengan meletakkan dua gambar yang berbeza di setiap sisi yang diikat pada seutas tali. Ketika tali diputar dengan cepat antara jari, dua gambar muncul untuk bergabung menjadi satu gambar. Okey. Ini ada scalping card. Okey. Muka pertama dilukis sangkar. Muka kedua di sebelah sana dilukis gambar seekor burung. Okey. Selepas itu dia putarkan tali ini. So apabila tali ini berputar dengan cepat, dua gambar itu muncul untuk bergabung menjadi satu gambar. Okey. Ini dipanggil sebagai animasi thaumatrope. Ini sebenarnya pelajar-pelajar boleh cuba sendiri sebab ini agak mudah. Okey. Cuba dan bagi kepada adik-adik pelajar yang berada di tadika. Ini mungkin akan membuatkan adik-adik anda berasa teruja
Okay, dengan animasi ini. Baik, kita pergi kepada teknik animasi digital. Animasi laluan, path animation, merupakan animasi yang mudah untuk dipelajari dan dihasilkan. Objek mudah digerakkan di sepanjang laluan yang telah ditetapkan pada skrin. Laluan boleh merupakan garisan lurus atau lengkung. Kebiasaannya, objek yang bergerak tidak akan berubah kepada objek lain, namun ia berubah dari sudut saiz dan bentuk. Ini contoh animasi laluan, path animation. Okay. Pusing ikut laluan dia. Lama-lama ni berpusing, bergerak ikut laluan dia. Ini adalah animasi skrin dan transisi objek. Ia dikenali sebagai transisi atau transition yang merujuk kepada peralihan dari satu persembahan kepada satu persembahan yang lain. Contohnya, skrin berterbangan dari suatu arah ataupun skrin semakin kabur sebelum digantikan dengan skrin persembahan yang baru. Transisi boleh diletakkan pada keseluruhan skrin atau pada objek-objek yang dipilih. Okay. Animasi ini contoh animasi skrin atau transisi, bukan translasi, transisi objek. Ini banyak terdapat dalam Microsoft PowerPoint, dalam present untuk edit video. Okey. Jadi ini saya rasa mungkin para pelajar sudah biasa kalau pernah menggunakan apps untuk edit video. Okey. Baik, kita teruskan kepada animasi aksara dan ikon. Animasi aksara merupakan animasi pada aksara terpilih dan mampu menghidupkan sesuatu persembahan elektronik. Animasi ikon atau animasi sprite melibatkan pertukaran ikon yang sedia ada kepada ikon yang lain apabila ditekan oleh pengguna. Animasi ini banyak digunakan dalam pembangunan perisian multimedia, internet, kios dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh animasi ikon. Dari sini kita lihat mungkin ikon ini apabila tidak ditekan, ia akan menunjukkan ikon ini. Jadi apabila pengguna menekan ikon ini, dia akan berubah menjadi ikon ini. Jadi ini adalah animasi ikon. Okey. Perubahan di antara ikon ini menjadi ikon ini hasil daripada interaksi oleh pengguna. Baik, kita pergi kepada animasi morphing. Animasi morphing adalah proses yang membolehkan peralihan dari satu gambar ke gambar yang lain dengan lancar. Ia juga menunjukkan perubahan pada saiz dan bentuk. Animasi ini menggunakan perisian khas yang boleh mengesan ciri-ciri tertentu dalam gambar seperti wajah, mulut, mata, hidung dan sebagainya. Kemudian akan memadankan dengan gambar yang seterusnya. Oleh itu, gambar utama akan berubah perlahan-lahan menjadi gambar yang baru. Jadi ini adalah contoh animasi morphing. Ini gambar wajah yang
Yang pertama, inilah gambar wajah yang kedua. So, apabila dikenakan animasi morphing, wajah pertama ini akan perlahan-lahan berubah menjadi gambar wajah yang kedua. Ini kita boleh tengok. Di bahagian gambar tengah ini ialah perubahan di antara gambar wajah pertama dan gambar wajah kedua. Dan akhir sekali dia akan pergi kepada gambar wajah yang kedua. Ini dikenali sebagai animasi morphing. Baik, sekarang kita pergi kepada penghasilan animasi tradisional. Flipbook. Animasi flipbook atau kineograph adalah satu teknik animasi tradisional yang menghasilkan ilusi pergerakan dengan memaparkan urutan imej statik secara pantas. Animasi flipbook boleh dihasilkan dengan menyediakan sebuah buku kecil yang mempunyai beberapa helaian muka surat yang mengandungi imej atau teks yang sama tetapi memiliki posisi yang berbeza pada setiap helaian untuk memberi ilusi pergerakan. Okey. Ini contoh animasi tradisional flipbook. Okey. Saya pasti para pelajar mungkin telah biasa melihat animasi flipbook ini. Banyak terdapat dalam YouTube. Dan mungkin juga ada setengah para pelajar pernah membuat satu animasi flipbook. Sebab ini adalah perkara biasa waktu kita berada di sekolah rendah. Ya. Jadi kita teruskan kepada langkah-langkah untuk menghasilkan animasi tradisional flipbook. Ini dengan tajuk Happy Birthday. Okey. Jadi kita tengok sama-sama, kita lihat sama-sama. So, yang pertama ya. Bahagikan kertas A4 pertama kepada 4 bahagian. Potong ke 4 bahagian. Ulang langkah 1 dan 2 untuk kertas A4 kedua dan ketiga. 12 kepingan kecil kertas A4 akan terhasil. Okey. Jadi, kenapa 12? Sebab ada 3 helai kertas. Okey. 3 kali 1 helai kertas ada 4 bahagian. 3 kali 4, 12 lah. So, bagi saiz dia sama lah. Okey. Jadi macam ni. Kemudian, lukis lakaran awal teks yang ingin dianimasikan. Okey. Ini lakaran awal lah. Kita lukis dulu. Happy birthday. Okey. Selepas itu, buka pad penekap LED tracing pad dan mula menekap teks demi teks. Okey, kita tidak ada lah LED tracing pad ini. Tetapi kita boleh menggunakan dengan melukis di tempat yang cerah. Okey, sebab kita fungsi LED tracing pad ni ialah untuk memberi kejelasan. Okey, kejelasan tentang lakaran awal teks ini. Okey. So apabila jelas teks ini, baru kita boleh lukis kertas yang seterusnya. So itulah fungsi LED tracing pad. Tapi kita tidak ada LED tracing pad. Jadi kita boleh lukis di tempat yang cerah supaya nampak bayang ini, bayang teks awal ini. Dari situ kita boleh lukis apabila kita nampak lakaran awal teks ini. Bayang lakaran awal teks ini. Okey. So, ini dia mula melukis lah. So, setiap helai lukisan yang dilukis, mestilah ditandakan dengan nombor. Supaya kita tahu itu kertas pertama. Next, kertas kedua. Selepas itu, kertas ketiga. Okey. Untuk memudahkan kita menyusun kembali.
Okey. Kertas-kertas lukisan tersebut mengikut urutan. Okey. Tekapkan teks yang sama berulang-ulang tetapi pada posisi yang berbeza-beza. See? So dia tekap balik kertas lakaran teks yang awal, tapi pada posisi yang berbeza mengikut urutan kertas lah. Okay? Dan akhir sekali, teks yang telah ditekap berulang kali pada pelbagai posisi siap untuk dianimasikan dengan cara menelak helaian tersebut dengan cepat. Okey. Jadi para pelajar boleh melihat animasi, contoh-contoh animasi flipbook ini dalam YouTube. Ada banyak sebenarnya. Okey, yang boleh dijadikan sebagai contoh.